Melayu merujuk kepada sesuatu bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh daerah Nusantara di Asia Tenggara. Pentakrifan Melayu berdasarkan Perlembagaan Persekutuan dalam Perkara 160-2 mendefinisikan Melayu itu sebagai seorang yang menganuti agama Islam, lazimnya bercakap bahasa Melayu, serta menurut adat istiadat Melayu. Melayu menurut takrifan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization merupakan satu keluarga bangsa yang mempunyai bahasa yang sama, bentuk fizikal tubuh badan yang hampir sama, berkulit sawo matang, rambut lurus dan tinggi yang sederhana. Melayu merupakan satu bangsa yang sejak beberapa ribu tahun sebelum Masihi dikenali sebagai Malayo Polinesia atau Austronesia. Mereka ini adalah penduduk asli di satu kawasan yang sangat besar, iaitu dari Madagaskar di pantai timur benua Afrika di barat hingga ke Pulau Paskah di lautan Pasifik. Berdasarkan penyelidikan pengkaji bahasa, penutur Proto-Malay iaitu bahasa awal kepada dialek-dialek Melayu berpunca daripada Borneo Barat sejak tahun 1000 sebelum Masihi. Penutur Melayu atau Malayic speakers ini kemudiannya meninggalkan pertempatan di Borneo Barat sekitar tahun 100 Masihi menuju ke Sumatera dan semenanjung Tanah Melayu. Sehubungan itu, Melayu merangkumi pelbagai suku kaum seperti Dayak, Aceh, Batak, Lampung, dan lain-lain. Melayu itu dikatakan terbit daripada perkataan Sanskrit Malaya atau daripada perkataan Tamil Malai yang artinya bukit atau tanah tinggi. Orang Portugis menyebutnya sebagai Malayo. Mengikut sejarah, bangsa Melayu mendiami sebuah kawasan anak sungai bernama Sungai Melayu di hulu Sungai Batanghari atau sekarang dikenali dengan nama Sungai Jambi. Di kawasan hulu Sungai Jambi tersebut, terdapat sebuah kerajaan Melayu yang dikenali sebagai Kerajaan Sriwijaya atau Palembang Tua. Orang Melayu dapat ditafsir dari dua sudut, iaitu dari sudut sosio-budaya dan perlembagaan. Menurut Syed Hussein Ali, dari sudut sosio-budaya, orang Melayu bukan sahaja terdapat di Semenanjung, tetapi di tempat lain seperti Kepulauan Filipina dan Indonesia yang disebut sebagai Nusantara. Walaupun pertuturan dalam dialek dan logat yang berbeza, kebanyakan sarjana berpendapat kesemua masyarakat ini adalah di bawah satu rumpun yang sama, iaitu Melayu. Namun demikian, setelah kedatangan kuasa-kuasa asing di Nusantara, ikatan kekuatan Melayu ini telah dipisahkan. Kewujudan kolonial Belanda di Indonesia, Spanyol di Filipina, British di Malaya telah menyebabkan kewujudan orang Melayu itu dinilai berdasarkan negara. Oleh sebab itu, terbentuklah Melayu Malaysia, Melayu Indonesia, dan Melayu Brunei. Orang Melayu menganggap diri mereka sebagai penduduk asal serta bangsa pentakrif kepada tanah Melayu. Keadaan ini menurut Andaya bermula sejak pengasasan Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15. Meskipun tiada bukti jelas menunjukkan penduduk zaman pra-Melaka, iaitu sebelum tahun 1400, mengaitkan mereka sebagai sebahagian daripada tanah Melayu, kedatangan putera Palembang dan pengikutnya ke Melaka membawa perubahan kepada pembentukan imej bahawa Melaka adalah pusat baharu kerajaan Melayu berbanding kerajaan sebelumnya iaitu Sriwijaya dari Sumatera. Justru, persaingan politik menuntut pusat kerajaan Melayu berpihak kepada tanah Melayu zaman tradisional atau Malaysia kini. Ini kerana usaha untuk mempopularkan Melayu yang berpunca dari Kesultanan Melayu Melaka giat dijalankan oleh penulis-penulis sejarah Melayu
Hikayat Hang Tuah dan Hikayat Siak, serta tuntutan politik terhadap identiti Melayu oleh Kerajaan Johor Lama. Pembentukan Malaysia memperluaskan penggunaan istilah Bumiputera yang berkait dengan penduduk Sabah, Sarawak dan Semenanjung Tanah Melayu. Ia bagi merujuk kepentingan tersendiri golongan penduduk ini dari aspek keabsahannya sebagai anak watan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Kepentingan tersebut merangkumi aspek seperti ekonomi, sosial serta yang paling penting iaitu politik. Oleh yang demikian, berdasarkan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, telah digariskan tentang hak istimewa golongan ini. Dalam Perkara 153 contohnya, memperuntukkan bidang kuasa yang di-Pertuan Agong atau Ketua Negara dari segi tanggungjawab untuk memelihara hak dan keistimewaan Melayu dan Bumiputera. Hak keistimewaan itu merangkumi aspek perkhidmatan awam, beasiswa, pelajaran, latihan, pemberian permit dan lesen, serta menjamin penglibatan Bumiputera dalam perniagaan.